Baiklah, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita bersama saya Fauzi Zain. Baiklah, untuk waktu ini pastinya kita akan menantikan sidang media harian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terkait dengan COVID-19. Pastinya dijadualkan akan berlangsung pada jam 5.30 petang dan akan disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan baiklah, seperti yang difahamkan dan seperti yang dimaklumkan sebelum ini, hari ini merupakan hari terakhir bagi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan esok negara akan memasuki satu fasa baru disebut sebagai PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan pastinya perbezaannya ada banyak perbezaan dan juga sektor-sektor yang dibuka, tetapi ada juga yang masih lagi dilarang. Ada yang dibenarkan, ada yang dilarang. Bagi mereka yang sudah dimaklumkan mengenai perkara ini dan juga pada mereka yang mungkin terlepas berkaitan dengan PKPP, apa yang dibenar dan juga apa yang dilarang, apa kata kita mainkan sedikit grafik, infografik ini untuk anda. Mungkin kita ingat sesama kita lah, disiplin diri dan juga kendiri kita untuk berkaitan dengan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan esok sehinggalah 31 Ogos 2020. Dan seperti apa yang anda saksikan tadi adalah infografik berkaitan dengan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Antara lain yang menjadi tumpuan adalah ia membenarkan orang ramai untuk merentas negeri dan pastinya membuka boleh kata hampir semua sektor ekonomi, sektor sosial, pelancongan misalnya. Dan untuk itu dan kerana kebenaran diberikan untuk merentas negeri, saya nak terus ke negeri di selatan tanah air. Di Johor, saya ingin bersama dengan Siti Nur Akila Omar kerana Siti Nur Akila lebih kurang semalam tak salah saya dia membuat tinjauan berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi. Ada dua dia buat tinjauan. Yang pertamanya berkaitan dengan perancang perkahwinan, wedding planner dan juga kedai gunting rambut. Tapi saya nak tanyakan tinjauan yang pertamanya, itu berkaitan dengan operasi perniagaan pengusaha perancang perkahwinan di Johor. Kalau kita lihat dan difahamkan, Akila pun ada memberitahu saya kalau di Johor ni perkahwinan tidak dibenarkan tetapi upacara akad nikah dibenarkan. Pastinya bagi mereka yang terlibat dalam bisnes perniagaan dan juga industri ini tidak boleh tidak akan terkesan dengan apa yang telah ditetapkan. Pastinya ada SOP yang juga yang telah ditetapkan khususnya untuk pengusaha dan mereka yang terlibat dalam perniagaan ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan operasi perniagaan pengusaha perancang perkahwinan di Johor. Kalau boleh kongsikan sedikit, Akila? Okey, Fauzi, sebenarnya memang betul. Pasangan-pasangan yang hendak bernikah di Johor ini hanya dibenarkan menikah di pejabat kadi daerah. Yang mana tiada lagi kebenaran untuk bernikah di rumah setakat ini. Maknanya tiada lagi majlis perkahwinan, belum ada lagi majlis kenduri, majlis resepsi perkahwinan dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh sektor ekonomi yang memang diperlukan oleh pengusaha perancang perkahwinan ini, ada satu butik perkahwinan yang saya pergi meninjau sendiri. Dia membuat inisiatif lain iaitu membuat pelamin mini. Yang Abang Izan atau Syahizah Yaakob ni menceritakan kepada saya yang memangnya setiap pasangan pengantin yang memang bernikah di pejabat kadi ni
seperti kebanyakan pengantin-pengantin lain, mereka juga ingin mengabadikan kenangan mereka bergambar di atas pelamin dan bersama keluarga. Jadi atas inisiatif itu, kesedaran itu, Izan Yaakob ni membuat paket pelamin mini di rumah. Dan bukan itu sahaja, maknanya SOP sendiri diperketatkan. Maknanya Izan ni sendiri membuat SOP untuk pekerja-pekerja yang mana menghadkan hanya 3 orang pekerja untuk memasang pelamin mini di rumah. Dan mereka juga bercadang sekiranya pelamin mini ini siap dipasang di rumah, mereka akan mencatatkan lokasi, maknanya ada penjarakan sosial yang berlaku di situ. Dan tidak kurang juga untuk bercadang supaya membuat sanitasi ringkas terhadap pelamin mini yang siap dipasang di rumah. Dan kebanyakan pelanggan yang mula menempah pelamin-pelamin mini ini, kebanyakannya mereka berasa gembira sebab seperti yang saya cakap tadi, mereka juga ingin mengabadikan kenangan mereka bergambar di atas pelamin dengan keluarga. Jadi walaupun tiada majlis seperti sebelum-sebelum ini, tetapi mereka boleh menjalani kehidupan seperti biasa dengan adanya pelamin seperti inilah. Dan daripada sudut SOP temujanji untuk setiap pasangan pengantin yang mahu membuat fitting baju di butik-butik pengantin juga, Abang Izan ini mencadangkan mana-mana hanya 4 orang sahaja dibenarkan untuk satu-satu temujanji. Dan kalau kita boleh ikuti sedikit perkongsian yang Syahizan ni cakap kepada saya mengenai SOP yang akan diikutlah sepanjang di tempoh PKPP ini. Sekarang ni kita cuba nak promosikan, macam cuba bagi yang pelamin-pelamin yang berbaloi lah, maksudnya yang mampu milik pelanggan macam sekarang kan ekonomi tak bagus. Jadi kita bagi banyak, saya akan keluarkan banyak jenis lah, banyak yang yang model-model baru-baru saya cuba buat lah, perkenalkan untuk customer saya. Jadi bila dia ambil tu, maksudnya kenangan, walaupun PKP ni dia tak dia tak boleh buat yang besar-besar, jadi dia buat kecil pun, maksudnya kenangan dia tu semua ada, maksud lengkap lah pasal tu. Macam baju-baju tu memang sentiasa macam sebelum keluar tu kita akan bersihkan, kita akan siapkan semua, kita akan check detail dia semua sekali. Tu memang kita ada buat lah, memang kita bila nak keluar tu memang customer kita pun sebelum ambil tu memang dia akan check dulu semua, pastikan barang yang dia nak gunakan tu semua sempurna lah, bersih, sempurna macam itu. Jadi bila balik, biasa bila customer pulangkan tu memang kita akan pastikan benda tu sempurna, benda tu lengkap, tak ada kerosakan ke apa ke, macam itulah biasanya kita akan bersihkan balik semula. Okey, Akila. Mungkin Akila boleh kongsikanlah sepanjang PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan pastinya esok akan berlangsung dan esok akan memasuki Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan bagi wedding planner, bagi pengusaha perancang perkahwinan, mungkin ada sedikit perbezaan. Ada tak peningkatan permintaan untuk majlis, untuk akad nikah ataupun bagaimana? Okey, itu daripada sudut pengusaha sendiri kan. Saya rasa daripada segi permintaan untuk bernikah sendiri, daripada hasil sebelum ini sudah media oleh pengurusi Jawatankuasa Agama sendiri dah dicakap lebih 800 pasangan yang terpaksa menunda pernikahan mereka sebab tempoh PKP ini. Jadi bila ruang untuk pernikahan akad nikah sahaja dibuka, pastinya permintaan untuk pasangan-pasangan pengantin ini menguruskan atau mempercepatkan urusan mereka pastinya memang ramailah. Dan apa yang saya tahu, kebanyakan tarikh-tarikh, kebanyakannya hari cuti seperti Jumaat, Sabtu, Ahad, memang akan sentiasa ada pasangan yang akan bernikah lah pada hari itu. Dan rata-rata mereka, apabila saya tengok Facebook rasmi Jabatan Agama Negeri Islam Johor sendiri, kebanyakan mereka bersedia mengikuti SOP yang disediakan oleh Jabatan Agama Negeri Johor. Seperti hanya 6 orang sahaja dibenarkan, macam untuk satu-satu sesi akad nikah ini, hanya 6 orang dibenarkan, seperti, contohnya pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, juru nikah dan juga 2 saksi, iaitu daripada Jabatan Agama Negeri Islam ini sendiri. Dan saya yakin apabila mereka
mengikuti SOP yang digariskan oleh Jabatan Agama Islam di Johor, pastinya akan mengurangkan penularan wabak COVID ini, Fauzi. Okey, Akilah, sebenarnya kita tak banyak masa, jadi kita bercerita tentang operasi pengusaha perniagaan bagi pengusaha perancang perkahwinan. Saya nak tanya satu lagi sebab Akilah banyak buat tinjauan sempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Satu lagi, Akilah ada bagi tahu saya, Akilah membuat tinjauan bagi mendapat maklum balas berkaitan dengan operasi kedai gunting rambut. Kita sedia faham dan kita sedia maklum sepanjang 2-3 bulan PKPB ini, kedai gunting rambut antara yang tidak dibenarkan untuk beroperasi. Tetapi setelah dan juga setelah yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mereka dibenarkan. Dan apatah lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini, kebanyakan sektor ekonomi dibuka. Jadi mungkin khususnya untuk bagi kedai gunting rambut, sebelum ini ada kerisauan, kebimbangan orang ataupun pelanggan yang datang ke kedai gunting rambut, macam mana kebersihan, keselamatan mereka, apa SOP ataupun apa langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam perniagaan kedai gunting rambut ini? Betul, Fauzi. Semalam bila saya buat yang bridal tu, Erna Lisa ada membuat tinjauan di kedai gunting rambut dan dia ada berkongsi dengan saya. Dia cerita macam orang-orang pengusaha kedai gunting rambut ni, mereka dahulunya mereka akan menyediakan ruang untuk menunggu ya pelanggan-pelanggan untuk tunggu duduk. Tapi pada musim PKPP ini, dia ada ruang menunggu disediakan dan hanya satu pelanggan untuk satu sesi sahaja. Dan pelanggan itu perlu membuat temu janji dahululah. Seperti biasa, ada juga mencatat data-data peribadi, membuat hand sanitizer dan mengambil langkah untuk memakai pelitup mulut. Dan apa yang saya tahu, alas baju untuk untuk gunting rambut tu, apron akan disalin setiap kali pelanggan. Maknanya setiap pelanggan akan diberikan apron yang berbeza. Dan kalau boleh kita tengok ada penjelasan daripada pemilik itu sendiri, iaitu Ashraf Arifin, mengenai SOP ini. Sebenarnya kita baba-baba ni, tukang-tukang gunting ni sentiasa bersedia dengan arahan kebenaran daripada kerajaan. Jadi persediaan yang kami buat tu dah tentulah kami dah order cutting cape, pakai buang sebab satu customer satu cutting cape. Dan juga saya pakai apron, satu customer satu apron. Itu sangat penting. Hand glove juga, hand glove pun sama. Hand glove satu customer satu hand glove sebab kita nak pastikan betul-betul bersih. Dan macam mana tengok tadi saya ada kemas-kemas sebab saya buat kemas untuk tak ada lagi ruang menunggu kat dalam ni. Tak ada ruang menunggu. Ini nombor baru. Jadinya tempat menunggu sini dengan kaunter satu lagi pun saya keluarkan kursi tu untuk hanya satu customer satu sesi saja. Yes, sebab kita kena bersedia dengan gaya cara norma baru ni, termasuk barbershop, dan kami pastikan dan kami akan cepat membiasakan diri dengan norma-norma yang baru ni lah. Kalau contoh kata, kalau untuk satu slot mesti kena ada satu appointment. Sebab kita dah buat cara appointment, saya rasa itu lebih selamat. Satu customer satu appointment, saya rasa lebih selamat. Kena WhatsApp lah, kena WhatsApp macam mana pun. Jadi tak ada halangan untuk new norm ni? Saya rasa tak ada halangan untuk new norm, pasal cuma agak kekok pada mungkin 1-2 hari pertama tu agak kekok, tapi saya rasa akan semua everything is going to be fine. Okey, Akilah, sebelum saya nak melepaskan Akilah untuk membuat tinjauan yang berikutnya, sebab saya tahu Akilah sangat sibuk sekarang pun berskap dalam kereta. Kalau diikutkan esok adalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, dan ramai kalau kita lihat, kita boleh bacalah di Twitter, di Facebook, ramai kata nak balik kampung. Untuk hari ini, sehari sebelum PKPP ni, dah ada banyak ke nombor plate bukan daripada Johor? Maknanya orang luar daripada Johor dah ada dekat Johor? Kalau ikutkan, tadi pun saya pergi ke Pekanan Las, ke Gunung Pulai. Jadi saya tengok daripada sudut pandangan mata lah, daripada jalan raya tadi memang kenderaan memang banyak, memang lain lah daripada biasa. Tapi untuk nombor flat lain ni saya tak berapa nak nampak sangat lah. Kebanyakannya flat memang flat J. Tapi tak tahu tadi esok kita buat tinjauan macam mana. Sebab memang tadi jalan pun kenderaan dah penuh, dah banyak lah atas jalan raya, tak seperti sebelum ni. Saya harap perjalanan untuk esok memang lancar. Okey, baiklah, terima kasih kepada Siti Nur Akilah Omar. Siti Nur Akilah adalah wakil wartawan daripada Astro Awani Johor. Pastinya
Akila akan membawakan cerita itu tentang rentas negeri, pergerakannya macam mana, trafik, pastinya dalam buletin Awani esok ataupun di esrokawani.com. Baiklah, cerita berehat seketika kembali selepas ini.